Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya DB Paulus dengan metrik number 850315125053-001. Pada hari ini saya akan membentangkan kajian kes saya yang bertajuk penjagaan pesakit skizofrenia kronik di bawah subjek NBCP 3912 Clinical Practice Kesihatan Mental. Saya adalah merupakan pelajar Bachelor of Medical and Health Science daripada cawangan OUM Kota Kinabalu, Sabah. Untuk pengetahuan, clinical practice ini saya jalankan di Klinik Kesihatan Penampang Sabah yang mengambil masa selama 2 minggu dan bersamaan dengan 80 jam. Baiklah, sebelum kita pergi lebih lanjut terhadap pembentangan kajian kes ini, kita berkenalan dulu dengan apakah itu skizofrenia sebenarnya. Penyakit skizofrenia ini adalah merupakan satu gangguan mental kronik yang menjejaskan pemikiran, emosi dan tingkah laku pesakit tersebut. Yang kedua, penyakit ini dicirikan oleh simptom seperti halusinasi dan delusi. Yang ketiga, ianya menyebabkan gangguan dalam fungsi sosial dan kehidupan harian pesakit tersebut. Dan yang keempat, ia memerlukan rawatan jangka panjang dan pemantauan yang berterusan daripada pihak yang berwajib. Sebagai contoh, hospital mental dan juga hospital ataupun klinik kesihatan di mana tempat pesakit tersebut tinggal. Ini adalah merupakan objektif pembentangan kes kajian saya pada kali ini, iaitu yang pertama, menilai MSI, iaitu menilai status mental pesakit secara sistematik. Yang kedua, membincangkan pengurusan dan penjagaan pesakit, iaitu merancang rawatan, intervensi dan sokongan yang bersesuaian lah. Dan yang ketiga adalah analisis klinikal, yang mana saya akan menganalisis maklumat klinikal bagi membuat kesimpulan dan perancangan rawatan untuk pesakit skizofrenia kronik ini. Ini adalah merupakan data demografi bagi pesakit ini. Pesakit ini adalah merupakan seorang wanita berumur 48 tahun, berbangsa dusun dan mempunyai rawatan susulan di Hospital Mesra Bukit Padang bagi penyakit skizofrenia beliau dan juga rawatan susulan di Klinik Kesehatan Penampang bagi penyakit komorbid beliau iaitu darah tinggi lah. Seperti yang kita tahu, data demografi inilah sangat penting untuk membuat penilaian klinikal yang jitu dan membantu perancangan rawatan yang berkesan terhadap pesakit inilah. Berikut adalah sejarah dan kronologi perkembangan penyakit pesakit inilah. Pesakit ini sebenarnya mengalami skizofrenia sejak berumur 25 tahun dan mempunyai sejarah episod psikotik, tingkah laku agresif, serta ketidakpatuhan terhadap perawatan yang diberikan. Berikut ini adalah ringkasan sejarah penyakit berdasarkan kes kajian yang saya lakukan berdasarkan kepada case note pesakit ini. Simptom pesakit ini bermula pada umur 25 tahun, yang mana pesakit ini pada masa tersebut sedang belajar di salah satu institusi pengajian tinggi lah. Dan pada masa tersebut beliau mengalami tekanan emosi dan kemurungan dalam pembelajaran beliau. Dan simptom awal yang direkodkan adalah kesedihan yang berpanjangan, hilang minat terhadap pembelajaran dan juga terdapat pengasingan sosial lah pada masa tersebut. Dan seterusnya pada masa ini simptom psikotik muncul di mana pesakit mengadu halusinasi auditory, delusi paranoid dan juga ianya menjejaskan fungsi sosial dan tingkah laku pesakit inilah. Dan pesakit ini juga mempunyai sejarah tingkah laku yang berisiko tinggi lah, yang mana direkodkan pesakit ini ada cubaan untuk mencederakan diri dengan cara menghiris lengan dengan pisau lah. Dan pesakit ini juga pernah cuba mencederakan ahli keluarga semasa episod psikotik berlaku. Seterusnya pada umur 25 tahun ini, pesakit dimasukkan ke Queen Elizabeth Hospital disebabkan oleh tingkah laku yang agresif lah.
Dan pada masa tersebut pesakit dirawat dan diberikan ubat antipsikotik lah di hospital Queen Elizabeth tersebut. Dan pesakit ini sebenarnya telah dirujuk ke Hospital Mesra Bukit Padang untuk rawatan yang lebih lanjut. Walau bagaimanapun, pesakit ini kerap menghentikan ubat secara sendiri tanpa kawalan lah. Dan ini berlaku apabila pesakit ini merasa sehat, dia berhenti mengambil obat lah. Dan relapse berlaku berulang dengan simptom psikotik lah, yang mana pesakit tersebut agresif, halusinasi, dan delusi lah. Dan pesakit ini juga mempunyai rekod beberapa kali dimasukkan ke hospital Queen Elizabeth dan Hospital Mesra Bukit Padang lah untuk rawatan. Dan pada masa kini, iaitu pada umur 48 tahun, pesakit ini dilaporkan stabil dengan rawatan susulan di Hospital Mesra Bukit Padang dan juga di Klinik Kesehatan Penampang lah. Dan simptom pesakit ini terkawal dengan pemantauan yang berterusan lah daripada pihak yang berwajib. Untuk section tingkah laku berisiko pula, seperti yang saya katakan sebentar tadi, pesakit ini mempunyai sejarah mencederakan diri, yaitu dengan menghiris lengan dengan menggunakan pisau, dan juga pesakit ini mempunyai sejarah agresif terhadap keluarga apabila simptom psikotik pesakit tersebut relapse lah. Dan pesakit ini telah beberapa kali dibawa masuk ke hospital Queen Elizabeth dan juga Hospital Mesra Bukit Padang lah untuk rawatan. Seterusnya saya akan bentangkan penilaian mental state examination terhadap pesakit ini. Secara ringkasnya kita ringkaskan kepada MSc lah ya, supaya lebih pendek dan ringkas. MSc ini penting untuk menilai keadaan mental pesakit secara sistematik dan ianya berdasarkan kepada pemerhatian dan interaksi klinikal. Di samping itu juga, ianya membantu menentukan diagnosis dan plan rawatan yang lebih tepatlah terhadap pesakit ini. Baiklah, sebelum kita teruskan kepada penilaian mental pesakit ini, saya akan terangkan dulu komponen yang terdapat dalam MSc inilah. Terdapat 10 komponen yang terdapat dalam MSc ini, iaitu yang pertama, penampilan dan tingkah laku, yang mana kita akan menilai penampilan pesakit, kebersihan diri, kontak mata, serta tingkah laku pesakit inilah. Yang kedua adalah dari segi pertuturan, iaitu kita akan menilai kadar percakapan pesakit, nada dia, kelancaran, serta kuantiti percakapan pesakit tersebutlah. Yang ketiga adalah mood dan afek, yang mana kita akan menilai mood pesakit pada masa tersebut dan juga kita akan menilai afek pesakit sama ada sesuai ataupun tidaklah sesuai pada masa tersebutlah. Yang keempat adalah aliran dan bentuk pemikiran, yang mana kita akan menilai aliran pemikiran pesakit sama ada pemikiran pesakit itu laju ataupun percakapan dia itu terhenti ataupun pemikiran dia melompat-lompat. Dan kita akan juga menilai bentuk pemikiran pesakit itu sama ada pemikiran dia itu logik ataupun tidak logik berdasarkan soalan-soalan yang ditanya kepada pesakit lah. Yang kelima adalah kandungan pemikiran, yang mana kita akan menilai sama ada pesakit mempunyai delusi, obsesi, adakah pesakit mempunyai idea bunuh diri, dan kepercayaan pesakit lah sama ada realistik ataupun tidak realistik dari segi keagamaan ataupun somatik lah. Yang keenam adalah persepsi. Kita akan menilai dari segi halusinasi, adakah pesakit mempunyai halusinasi pendengaran, penglihatan, atau sentuhan, adakah pesakit mempunyai ilusi, dan adakah pesakit ini mengalami derealisasi ataupun depersonalisasi. Dan yang seterusnya adalah fungsi kognitif, yaitu adakah pesakit orientasi terhadap masa, tempat, dan orang. Kita akan juga menilai memori pesakit, segera jangka pendek ataupun memori yang jangka masa panjang.
dan juga kita akan menilai kalkulasi dan abstrak pesakit inilah. Dan yang ketujuh adalah dari segi insight dan judgement pesakit lah. Dari segi insight ini kita akan menilai pesakit ini sama ada pesakit ini sedarkah yang dia ini ada penyakit skizofrenia ataupun tidak. Untuk judgement pula kita akan menilai pesakit dari segi pembuatan keputusan lah. Ini adalah 10 komponen MSc yang sepatutnya ditanya kepada pesakit. So seterusnya kita akan pergi kepada penilaian MSc terhadap pesakit ini. So aspek yang pertama iaitu penampilan dan tingkah laku. Dari segi penampilan, pesakit ini kurang penjagaan dirilah. Penampilannya tidak kemas, pakaian pun tidak teruruslah semasa temu janji. Dan dari segi tingkah laku pula, pesakit ini bertingkah laku yang pasif lah, tidak banyak bergerak, respon perlahan, dan dia memerlukan rangsangan dulu sebelum dia memberikan respon yang positif lah. Dan pesakit ini juga kurang kontak mata lah. Pesakit ini sering mengelak apabila kita bercakap dengan dia, dia pandang tempat lain dan kuranglah interaksi pandangan mata semasa bercakap. Dari segi mood, afek dan pertuturan pula, semasa temu janji didapati mood pesakit ini neutral lah. Pesakit dilaporkan emosi dia stabil, tidak menunjukkan mood yang gembira ataupun sedih lah. Dan dari segi afek pula, ekspresi emosi pesakit ini berkurang dan dia juga apabila dirangsang untuk bercakap ataupun kita suruh dia membuat ekspresi, dia kurang memberikan respon lah, tidak memberikan kerjasama yang baik semasa kita buat rangsangan dari segi afek lah. Dari segi pertuturan pula, pesakit ini mempunyai pertuturan yang perlahan dan kadang-kala tidak koheren lah. Percakapan dia perlahan dan apa yang dia cakap kadang-kadang kita tidak faham. Kita cakap lain, dia pun cakap lain. So pertuturan pesakit ini kurang memberansangkan lah. Seterusnya kita pergi kepada aspek insight dan judgement. Untuk insight pesakit ini, yaitu kesedaran terhadap penyakit, pesakit ini didapati masih kurang memahami penyakit yang dialami oleh beliaulah dan masih terdapat keperluan rawatan yang perlu diambil oleh pesakit di Hospital Mesra Bukit Padang dan Klinik Kesihatan Penampang lah. Dan dari segi kepatuhan pula, didapati kepatuhan pesakit ini sangatlah rendah terhadap pengambilan obat lah, yang mana pesakit ini sangat cenderung menghentikan obat apabila pesakit ini berasa sihat. Untuk elemen judgement pula, pesakit ini masih boleh membuat keputusan asas lah, yang mana pesakit ini masih mampu membuat pilihan harian yang ringkas seperti mandi, bila mau makan, dan bila mau ke tandas lah. Dan kesihatan pesakit ini akan terjajas semasa simptom aktif ataupun relapse lah, yang mana pesakit ini apabila dia mengalami halusinasi, delusi ataupun tekanan yang tinggi, ia akan menjejaskan pertimbangan dan keselamatan diri pesakit tersebutlah. Dan yang paling penting, pesakit ini masih memerlukan bimbingan lah daripada keluarga dan profesional dalam membuat keputusan penting seperti pengambilan obat tambahan dan rawatan yang lebih khusus. Diagnosis utama bagi pesakit ini adalah skizofrenia kronik dan juga hipertensi lah. Seterusnya kita pergi kepada perancangan dan pengurusan pesakit. Bagi rawatan farmakologi untuk pesakit ini mengambil obat tablet haloperidol, iaitu sejenis obat antipsikotik lah, yang mana dos pesakit ini adalah 1 mg OD, yang mana tujuan obat ini diberi adalah untuk menyekat reseptor dopamin di otak lah. Kegunaannya adalah untuk mengurangkan simptom halusinasi, delusi dan juga simptom psikotik yang lain.
Dan pesakit ini juga telah diberi edukasi tentang kesan sampingan obat inilah, yaitu mengantuk, kekejangan otot, tremor, dan mulut kering. Keluarga pesakit ini juga telah diberi edukasi tentang simptom kekejangan otot inilah, yaitu extrapyramidal syndrome dan tentang antidot yang perlu diberikan jika kekejangan otot tersebut berlaku. Yang kedua adalah dari segi mencegah relapse, yaitu melalui kepatuhan pengambilan obat dan pemantauan susulan lah, yaitu temu janji susulan di Hospital Mesra Bukit Padang dan juga di uh, Klinik Kesehatan Penampang. Ini penting sebab jika pesakit tidak comply dengan rawatan ataupun temu janji susulan, kemungkinan relapse akan berlaku sangat tinggilah. Dan yang ketiga adalah meningkatkan fungsi sosial dan kualiti hidup dengan sokongan keluarga lah. Kita tahu sokongan emosi dan praktikal daripada keluarga sangat penting untuk pemulihan jangka panjang untuk pesakit inilah. Yang mana pesakit ini kita galakkan agar pesakit ini terlibat dengan aktiviti harian dan juga interaksi sosial. Supaya matlamat hidup pesakit ini lebih bermakna, pesakit ini dapat berdikari dan dapat menunjukkan produktiviti yang baguslah dalam kehidupan harian pesakit ini. Untuk pengurusan risiko bagi pesakit ini, terdapat 3 strategi utamalah. Yang pertama adalah pemantauan tingkah laku agresif, yang mana ahli keluarga bagi pesakit ini harus memainkan peranan yang pentinglah untuk memerhatikan pesakit dan mengenal pasti tanda-tanda awal relapse pesakit inilah sebelum dia bertindak agresif. Yang kedua adalah persekitaran yang selamat bagi pesakit inilah, terutama sekali ketika pesakit berada di rumah, keluarga pesakit haruslah memainkan peranan yang penting dengan tidak meletakkan ataupun menjauhkan objek-objek yang berbahaya seperti pisau daripada pesakit ini. Dan pastikan juga pesakit ini dihindarkan daripada rangsangan yang boleh menyebabkan pesakit ini bertindak agresif. Yang seterusnya adalah kemasukan ke ward psikiatrik lah. Apabila pesakit ini relapse kembali, kemasukan ke ward adalah perlu untuk mengawal simptom dan juga pesakit ini menjalani rawatan intensif untuk pesakit ini kembali ke keadaan yang normal. Dari aspek pemantauan pula, sakit ini haruslah dipantau dari semasa ke semasa lah, terutama sekali apabila terdapat tanda-tanda relapse, yang mana ahli keluarga haruslah peka terhadap simptom-simptom relapse ini. Sebagai contoh, apabila halusinasi pesakit ini meningkat ataupun tingkah laku pesakit ini tiba-tiba berubah, bertindak agresif, tidak seperti sedia kala, ahli keluarga harus memainkan peranan yang pentinglah memastikan pesakit ini mengambil obat yang sepatutnya, dan kalau obat pun tidak mampu untuk tidak mampu untuk mengekang tanda-tanda relapse ini, ahli keluarga haruslah membawa pesakit ini segera ke hospital yang berdekatan ataupun terus berjumpa dengan pakar psikiatrik lah. Dan yang kedua adalah kesan daripada obat psikiatrik tersebut sendiri, yaitu uh, apa itu tablet haloperidol itu sendiri, yang mana kesan yang paling nyata adalah extrapyramidal syndrome, yaitu kekejangan otot lah, yang mana antidot bagi obat ini adalah benhexol. Yang seterusnya adalah pemantauan tekanan darah pesakit ini. Memandangkan pesakit ini mempunyai tekanan darah tinggi, seharusnya pesakit ini mengambil obat darah tinggi mengikut ketetapan dan masa yang sepatutnya dengan dos yang betul. Dan ahli keluarga juga haruslah memainkan peranan yang penting bagi memastikan pesakit ini mengambil obat seperti yang diarahkan oleh dokter. Secara kesimpulan, penyakit skizofrenia ini adalah sejenis penyakit yang kronik, yang mana penyakit ini adalah penyakit jangka masa panjang yang memerlukan pengurusan yang berterusan. Di samping itu, penyakit ini juga memerlukan rawatan jangka masa yang panjang. Kepatuhan terhadap perawatan
dan pemantauan berterusan penting untuk mencegah relapse lah. Selain itu, pendekatan multidisiplin juga sangat penting, yang mana kerjasama pasukan kesihatan, pesakit, dan keluarga penting untuk pemulihan optimum dan kualiti hidup yang baik. Oleh itu, pengurusan holistik dan berterusan adalah kunci kepada kestabilan, pemulihan, dan kehidupan yang bermakna kepada pesakit skizofrenia ini. Dengan itu, saya akhiri pembentangan kes kajian saya ini dengan ucapan terima kasih.